Okey, jom kita lihat dapatan kajian ini. Okey, saya terus kepada framework yang teachers belief of teaching. Maknanya kita tengok kepada aspek pengajaran guru. Okey, bagaimana guru-guru dalam kajian ini percaya tentang bagaimana pengajaran sains yang baik. Okey. Secara dalam kategori tradisional, antara jawapan kita lihat kepada sampel interview transcript ni. Cuba baca bahagian tersebut. Teaching yang saya telah highlightkan ni, teaching science is transferring concepts from my brain to students. Okey, tadi kita dah huraikan sedikit dalam slide yang sebelum ni. Kita lihat framework yang digunakan. Ini adalah jawapan ataupun sampel interview yang didapati. Guru tu berkata, teaching science is transferring concept from my brain to students. Teaching science should also emphasize the certainty and accuracy of these concepts. Maknanya dia, itulah yang sebentar tadi kita dah cakap, dia berfikiran ilmu itu boleh dipindah-pindahkan dan boleh diberi kepada seseorang. Okey. Bahasa Melayu pun kita banyak gunakan istilah menyampaikan, memberi ilmu, mencurah ilmu kan. Itu salah satulah bahasa yang menunjukkan ia adalah traditional approach. Okey. Kita bergerak pada kategori yang kedua, iaitu proses kategori. Okey, dalam kategori proses ni, seorang guru yang menjawab, teaching science focus on the process of discovering, menemui sesuatu knowledge, sesuatu ilmu. Kemudian pelajar perlu tahu cara untuk mendapatkan ilmu tersebut, cara yang saintifik. Sekiranya dia menggunakan cara yang tidak betul, dia tidak akan dapat jawapan yang betul. Itulah dalam kata lainnya. Okey. Okay, kita lihat kepada kategori yang ketiga, iaitu constructivist dalam aspek pengajaran. Kita lihat sampel interview transcript yang ketiga itu, dia tulis, teaching science needs help students think about their ideas and then help them construct scientific ideas. Maknanya dia tidak berikan jawapan, tetapi guru-guru yang berfikiran constructivist ni, dia percaya pengajaran yang baik adalah pengajaran yang memberi ruang kepada pelajar untuk berfikir sendiri dan membina pemahaman sendiri. Pelajar tu, I need to explore students' prior knowledge terlebih dahulu sebelum mengajarkan sesuatu ilmu baru. Maknanya dia beri dua hala lah. Maknanya yang macam tadi dia lebih kepada beri, dia bagi tahu jawapan. Yang ketiga ni dah lebih kepada dia minta pelajar jawab dulu, beri lagi jawapan. Okey, kemudian dia tambah. Pelajar beri jawapan, dia tambah. Okey, itu jugalah approach yang kita gunakan dalam kelas ini. Contohnya macam sekarang, anda beri feedback anda, kemudian saya tambah lagi. Kemudian yang ni yang kita akan lihat di akhir pembentangan sekejap lagi. Okey. Bagaimana kita nak aplikasikan pemahaman ini kepada pengajaran murid berkeperluan khas? Macam mana benda ni relevan dengan murid pendidikan khas? Apa yang kita boleh fikirkan? Satu adalah bergantung kepada subjek. Tengok subjek apa. Ada subjek yang memerlukan jawapan yang dia tak ada jawapan betul ataupun salah. Dia lebih kepada express ataupun jawapan yang boleh dipelbagaikan. Antara subjek-subjek yang mempunyai pengetahuan yang pelbagai adalah yang abstrak ni adalah bahasa. Contohnya, dia bukan ada satu jawapan sahaja. Maksudnya bila kita bagi tema karangan contohnya, pelajar murid khas itu dia perlu beri sebanyak mungkin pengetahuan yang dia ada. Kemudian kita bina lagi pengetahuan tersebut. Itu yang bergantung kepada kepercayaan guru. Kalau cikgu tu percaya murid ni dia perlu hafal ataupun sesuatu ilmu itu perlu diingat, maknanya dia akan dia akan tuliskan karangan dan minta pelajar hafal karangan tersebut. Okey? Berbanding guru yang akan lihat dulu, okey, apa yang pelajar ni faham, kemudian kita tambah lagi. Itu salah satu contoh
mudahlah yang mungkin saya terfikirlah setakat yang sempat saya fikirkan. Okey, apa lagi contoh lain untuk yang berkaitan dengan ni Okey, ilmu yang abstrak ini juga bukan selain daripada bahasa, dia juga berkait dengan umur. Maknanya semakin umur dewasa ataupun semakin meningkat umur kanak-kanak tersebut, subjek dah makin susah. Jadi pada mula di peringkat awal, mungkin kita boleh gunakan teknik hafalan ataupun dia tak ada jawapan lain, satu je jawapan dia, kan? Tapi bila kita dah mula ajar subjek yang macam menengah atas atau contohnya ataupun kemahiran dia bukan sebenarnya umur saja. Kemahiran tu dia dah macam makin susah. Kalau kata kemahiran menanam pokok pun, mula-mula mungkin dia yang asas je dia kena tahu itu ini. Tapi bagaimana problem base ni dia menjadi bagaimana murid tu dia menyelesaikan apabila pokok tu hampir mati contohnya. Apa yang perlu dibuat? Itu dah satu ilmu yang agak abstrak sebab jawapan dia tak ada, bukan satu je, mungkin kekurangan air, mungkin baja terlebih contohnya, kan. Ini adalah contoh-contoh yang mungkin boleh digunakan apabila kita faham aplikasi teori pembelajaran yang seorang guru itu percaya, barulah kita akan dapat lihat cara dia mengajarkan sesuatu ilmu itu.